Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam Ramadan kepada semua penganut agama Islam yang sedang menonton rancangan Paramistik Podcast pada malam ini. Terima kasih kerana setia menanti rancangan yang ditunggu-tunggu ramai, ya. Merupakan satu rancangan di mana saya menceritakan cerita-cerita seram dan juga misteri yang menyelubungi di Nusantara kita. Jadi Alhamdulillah kita telah pun sampai ke episod yang keberapa saya tak sure dah dalam Paramistik Podcast ni. Lebih dahulu saya ingin memohon ampun dan maaf kepada anda semua sebabnya minggu lepas rancangan ataupun siaran live sangat-sangat terganggu disebabkan oleh internet baru yang saya cuba. Saya telah pun tukar ke plan Yes, di mana waktu tu first time try untuk buat live, dan sebelum ni tak pernah guna Yes tu. Tiba-tiba pula jadi problem macam tu. Saya pun tak boleh nak cakap apalah. Saya just teruskan go on, dan suddenly tiba-tiba waktu saya menceritakan live, dia termati sendiri akibat data yang sangat-sangat problem dan slow untuk dia buat live. Tapi tak apa, malam ni kita seperti biasa Khamis 10 malam menemani anda. Tapi rakaman ini telah pun dibuat lebih dahulu ataupun lebih awal sebenarnya. Sekarang ni jam pukul 9 malam. Sebenarnya 9 malam. Jadi saya buat ini secara offline punya rakaman, dan kemudian saya akan publish video ini pada pukul 10, dan anda sedang menonton video ini tepat pada waktunya lah, seperti yang dijanjikan. Cuma anda tak dapat nak berinteraksi dengan saya secara live di YouTube channel Pak Salam Studio. Jadi cerita pada malam ini saya nak ketengahkan beberapa cerita yang saya ingat lah, seingat saya lah. Sebab ini merupakan pengalaman yang diceritakan kepada saya setelah sekian lama lah. Jadi mungkin jalan cerita dia tak sama dengan apa yang dikongsikan oleh rakan-rakan sebelum ni, tapi saya cuba dengan sebaik mungkin untuk menyampaikan isi kandungan cerita ataupun pengalaman yang dikongsikan kepada saya. Jadi tanpa membuang masa, pada malam ini bertemankan anda, saya Pak Salam, dalam rancangan Paramistik Podcast. Kita, dia dalam satu dunia. Anda sedang mendengar Paramistik Podcast, cerita-cerita seram Nusantara. Kongsikan cerita dan pengalaman anda ke email paksalamsg@gmail.com. Kita, dia dalam satu dunia. Baik, cerita yang pertama yang saya nak ketengahkan pada malam ini adalah berkaitan dengan asrama, hostel ataupun rumah tumpangan lah. Yang kita tahu, asrama ni selalu kita kaitkan dengan sekolah, selalu kita kaitkan dengan pusat-pusat pengajian dan sebagainya. Dan kali ini cerita ni berlaku setelah sekian lama di salah sebuah sekolah. Saya tak nak mention lah sekolah mana. Sebenarnya cerita ni saya telah pun kongsikan di dalam episod minggu lepas, tapi sayangnya dia termati sendiri. Dan sebab tu saya tengah menceritakan cerita ni, saya tidak perasan yang bahawa live telah pun mati dengan sendirinya, dan saya bercerita tanpa direkod lah. Maksudnya dia ada isu dekat situ, jadi saya sambung cerita yang minggu lepas tu sebenarnya, yang belum lagi ditengahkan dalam episod minggu lepas, dalam video minggu lepas, dimasukkan dalam minggu ni punya. Jadi cerita ni berkaitan dengan asrama. Waktu tu zaman sekolah lah, sekolah menengah. Jadi sekolah ini sekolah harian biasa, tetapi dia memiliki asrama. Jadi asrama ni tidak menempatkan seluruh pelajar sekolah tersebut. Dia tak sama macam sekolah berasrama penuh, sekolah-sekolah
MRSM dan sebagainya, hanya segelintir pelajar sekolah tersebut dapat tinggal di asrama berkenaan. Jadi bilangan pelajar asrama di sekolah tersebut tidaklah begitu ramai, ya. Ada dalam beberapa komuniti lah sebahagian daripada pelajar, keseluruhan pelajar sekolah berkenaan. Cerita ni dikongsikan daripada senior-senior yang terdahulu. Jadi disampaikan dari generasi ke generasi sehinggalah dapat kepada kami, iaitu satu cerita yang sinonim lah tentang asrama, iaitu tentang rasukan ataupun histeria. Isu histeria ni dekat asrama memang sering berlaku lah. Tak kira lah asrama tu asrama sekolah ke, asrama PLKN, asrama tempat tinggal para pelajar universiti dan sebagainya, mesti akan ada isu histeria. Dan punca-punca berlakunya histeria tu mesti datang daripada kesilapan pelajar itu sendiri. Tapi berbeza dengan cerita yang nak dikongsikan pada malam ini. Cerita dia macam ni. Sekolah tersebut dia ada beberapa blok lah. Contohnya saya gambarkan kat sini satu blok. Ini blok pertama untuk bilik darjah. Kemudian ada ruang kosong, lapang dekat sini. Lapang ni merupakan satu semak sikit lah. So dia taklah seteruk semak yang kita bayangkan, yang sama paras tinggi dengan kita kan, semak macam hutan tu. Bukan. Cuma semak sama yang sedikit. Cuma di situ terdapatnya satu pohon ataupun pokok. Pokok tu memang dah lama usianya dekat situ. So dia punya daun dan dahan agak rendang lah, maksudnya besar. Kita boleh duduk dekat bawah dia dan berteduh, macam kanopi yang besar kan, dia punya daun-daun dan juga dahan dia. Dan pokok tu memang wujud dekat situ dah lama. Jadi pihak sekolah tidak ambil inisiatif lah untuk menebang dan sebagainya, saja untuk biar je dekat kawasan situ sebab dia tak mengganggu apa-apalah. Jadi tadi ruang kosong tadi dekat sini. Kemudian di sini merupakan pagar asrama lelaki. Dan di sebelah pagar itu merupakan blok penginapan ataupun hostel para pelajar di asrama. Jadi para pelajar di asrama dia cumanya ada satu tingkat. Maksudnya dia ada ground, yang ground, kemudian ada tingkat satu. Rendah je. Blok asrama. Bila anda berada dekat tingkat satu, anda boleh lihat ke bawah dan anda akan nampaklah kawasan lapang tersebut. Dan pokok tadi tu, dia punya daun tu boleh mencecah ke bumbung blok asrama berkenaan. Maksudnya tingkat satu, bumbung tingkat satu tu, daun dia dah boleh cecah, lebih kurang macam tu lah. Dia punya tinggi dan juga rendang lah kawasan pokok tu. Jadi disebabkan pada waktu tu pihak sekolah dia merancang sesuatu lah. Dia buat plan dasar yang diorang nak bina satu blok baru dekat kawasan lapang berkenaan. Blok apa ini? Dia merupakan blok baru untuk pelajar tingkatan 6. Tingkatan 6. Pada waktu tu tingkatan 6 ni baru nak ditubuhkan dekat sekolah berkenaan. Jadi mereka memerlukan bilik darjah yang baru, dan bilik ataupun blok yang nak dibangunkan dekat kawasan lapang ini merupakan satu blok yang cukup luas dan selesa, boleh menempatkan pelajar-pelajar tingkatan 6 seperti bilik darjah, bilik guru, perpustakaan mini dan sebagainya. Semua terletak dekat blok satu ni. Dalam cadangan, mereka nak bina blok ni sebanyak 3 tingkat. 3 tingkat lah. Dekat kawasan lapang di antara bilik darjah tadi dengan blok asrama. Di tengah-tengah ni, dia akan bina satu blok bilik darjah baru tingkatan 6.
Jadi waktu tu bukan cikgu lah, pihak pengurusan. Pihak pengurusan, dia panggil kita punya kontraktor untuk buat kira-kira. Kita ambil ukuran tanah, macam mana kita nak ambil berapa banyak ambil simen dan sebagainya lah, nak buat bangunan blok dekat kawasan tu. Semua dia panggil lah, vendor datang untuk kira kan. Jadi vendor tu cakap, pokok ni yang ada dekat kawasan tu kena tebang ni. Jadi kos macam ni kita masuk sekali lah kan, sebab kita nak kena clear kawasan, nak buat tapak sekolah, tapak blok tersebut. Jadi pihak pengusaha cakap boleh, silakanlah, bolehlah panggil kontraktor untuk tebang pokok ni. Pada keesokan harinya kontraktor pun datang. Dia bawa lah sebagai seorang kontraktor untuk yang ditugaskan untuk menebang pokok. Dia bawa lah gergaji besi dia bawa gergaji yang lain juga, adalah sebagai macam-macam lah. Jadi diorang pun plan, pokok ni macam ni, kita tumbangkan ke arah sini, jangan bagi kena blok-blok ataupun pagar asrama ni lah. Tak nak lah tumbang terbalik atas pagar tu, mesti rosak kan. Jadi diorang pun plan, kita tarik ke sana kan, jangan bagi terbalik kena apa-apa kan. Secure dulu kawasan ni, jangan bagi ada murid-murid ke apa ke, sebab ada yang pelajar asrama mungkin keluar nak tengok dan sebagainya. Jadi diorang secure, siap ambil tip kuning tu kan, letak penghalang, jangan ada siapa-siapa masuk kan. Jadi mulalah sesi untuk motong pokok. Jadi bila dah kecoh-kecoh lah dengan apa tu kan, ada ramai pekerja kan nak buat aktiviti, ada yang lain juga tengah duk kemas-kemas lah, duk tengah menebas semak samun yang kecil tu. Jadi datang pagat security ni, dia ni seorang yang dah lama kerja sebagai security dekat kawasan sekolah tu. Pada waktu tu hampir bertukar shift, tak silap saya, shift malam ke atau shift petang macam tu lah. Jadi dia sampai dia datang, dia tengok, dia tanyalah dekat yang vendor tu kan, bang buat apa ni bang? Vendor tu cakap, you security sini lah. Kami mau ni lah, tebang ini pokok. Lepas tu kita mau clear lah ini hutan-hutan ni, tak mau. Kita mau buat sini tapak mau buat satu blok lah. Lepas tu muka security guard tu tiba-tiba macam serius, dia gamam. 5 potong pokok lah. Ini pokok. Yalah, mau potong tu, semua gaji sudah sampai mah. Apa ya? You kena hati-hati tau. Ini pokok bukan calang-calang pokok mah. Saya cakap betul mah. You better hati-hati ya. Ini pokok bukan sebarang pokok. Apa pasal you cakap macam tu? Nanti you tahu lah. Apa, saya pergi dulu lah. Saya mau buat kerja sikit ni. Okay. Lepas tu Apek tu pun dengan dia punya geng-geng dia try lah nak tebang pokok tu. Kita start gergaji kan, bram nak tebang pokok tu kan. Try. Tak boleh ni. Macam adalah kesan sikit dekat dahan ataupun batang pokok tu. Tapi punya lama dia letak gergaji tu, tak jalan langsung. Malah gergaji tu sendiri sampai putus rantai, jam. Dia punya rantai tu jam terus. Apek tu pun dah garu kepala. Ayo, ini apa pasal ya? Belum pernah try, belum pernah jadi tau. Ini kes. Dia pun pening kepala. Tak apa. Keesokan harinya dia kontak pihak pengurusan tu lah. Dia cakap, bos lah, itu hari kita mau potong itu pokok tak boleh. Ini sampai ke gaji rosak
Saya rasa you better pergi tanya itu security lah. Apa pasal dia cakap itu pokok tu bukan pokok-pokok besar punya. Boleh tanya apa pasal. Jadi pihak pengurusan tu pun macam tak faham lah apa benda ni kan. Jadi tanpa berlengahkan masa, dia pun bertanya kepada guard bila dia tiba ke sekolah. Pada datang pergi kat sekolah kan. Dia tanyalah security, semalam siapa bertugas Pak Mona? Oh, semalam ni Pak Karim. Pak Karim yang ada shift petang lah. Kenapa boleh saya jumpa Pak Karim tu sekejap? Oh, dia belum masuk lagi. Tunggu kejap lagi, pukul 5 nanti dia datang lah. Boleh. Sekejap lagi pukul 5 saya datang balik. Beritahu dia saya nak jumpa jangan pergi ke mana-mana kata kat dia. Boleh. Tibanya pukul 5, datanglah di pihak pengurusan tu kan. Dia datang jumpa Pak Karim. Karim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya sikit lah Pak Karim. Kemarin Pak Karim ada sembang-sembang lah dengan Apek belakang tu. Dia ada nak kemas-kemas tau, kawasan tapak tu. Ada. Kemarin tu saya adalah sempat pergi jenguk sikit. Tengok dia pada buat apa. Siapa? Bukan Apek yang saya bagi duit nak tebang pokok tu. Dia cakap pokok tu tak boleh tebang Lepas tu dia cakap Pak Karim bagi tahu yang pokok tu macam ada something kan. Kenapa boleh saya tahu? Oh, berat tu sebenarnya nak cerita. Tapi dah lalang hang tanya ni, baiklah saya ceritalah. Pokok tu dah lama dah kat situ sebenarnya. Bagi kita macam biasalah, pokok je lah, tak ada apa-apa. Tapi hang tak nampak, sebenarnya pokok tu dah ada something yang tinggal kat situ. Ada benda tu lama dah kuasa duduk situ. Walau ni pun kawasan ni bukannya hang tak tahu. Dulu ni tapak Jepun, hang tahu kan. Pokok tu kawasan dah lama dah kat situ. Sejak zaman Jepun ke apa, aku tak tahulah. Tapi hampa fikir habis-habis lah kalau nak tebang pokok tu. Aku tak rasa hampa boleh tebang dengan cara macam tu je. Hampa ikhtiar lah cara yang lebih baik lah. Itu je lah yang aku tahu. Oh, baik Pak Karim. Maksudnya Pak Karim cakap ni ada benda yang menghuni pokok tu lah. Jadi macam mana rasanya idea dari Pak Karim untuk kami tebang pokok tu? Hampa mungkin boleh panggil ustaz-ustaz mana kau baca-baca sikit. Risaulah juga kalau dah hampa nak pergi tebang pokok tu kan. Tapi nak buat macam mana? Dah kerja kan. Oh, panggil ustaz Pak Karim Boleh. Nanti saya cubalah dulu. Apa-apa nanti saya beritahu lain lah kalau ada masalah. Boleh. Tak ada masalah. Saya ada kat sini je. Baik Pak Karim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam itulah contoh dialog yang saya tambah sikit lah. Jadi tibalah dalam beberapa hari macam tu, pihak pengurusan panggil kontraktor tadi, vendor tadi, Apek tu datang untuk tebang lagi sekali pokok ni. Tapi pada waktu tu dia orang dah datang sekali dengan ustaz. Ini seorang ustaz. Jadi ustaz tu datang, dia check lah kawasan pokok tu. Dia rasa dia jalan kan sekitar kawasan tu. Dia cakap, sejak saya masuk ni, saya boleh rasakan sesuatu lah kat kawasan ni. Dan mungkin kuat dekat kawasan pokok ni. Jadi pokok ni lah yang cik nak tebang tu. Ya betul-betul pokok ni lah. Sebab kami kawasan ni kami nak clear sebab nak jadikan tapak nak buat blok baru kat kawasan ni. Oh, pokok macam tu pokok ni Baik, tak apa. Kita cuba dulu. Saya akan gunakan segala bantuan yang boleh saya berikan
untuk selesaikan masalah ni. Nanti kita cuba Alright. Lepas tu berlakulah sesi baca-bacaan sikit kan, apa yang patutlah ustaz tu buat. Lepas tu ustaz tu cakap, okey Apek, you cuba potong ni, boleh tak? Apek tu pun pilah dengan dia punya geng-geng ni kan. Ustaz potong. Oh ustaz, sudah boleh ya? Alhamdulillah. Bolehlah, teruskanlah, habiskan. Tak tebang pokok ni. Okay, thank you. Lepas tu settle lah. Pada waktu tu pun memang kawasan sekeliling tu dah clear lah, tinggal pokok tu je. Jadi jatuhlah pokok tu berdebam. Diorang pun potong halus-halus, kecil-kecil kecil supaya senang nak bawa masuk atas lori. Bawa lah pi. Sudah clear. So selesai lah masalah. Tapak tu pun dah di-clearkan. Tapi apa yang terjadi selepas daripada selesainya kerja-kerja mewartakan tanah tu, ini yang berlaku. Pada suatu malam, waktu tu para pelajar asrama ni dah selesai makan supper. Supper ni dia waktu tu sebagai makan malam lah. Makan malam. Dia makan malam maksudnya bukan yang makan nasi tu. Dia lewat malam sikit. Dia tak lewat. Dia dalam pukul 10-11 malam je tu, dia akan ada satu makan ringan lah pada waktu malam. Jadi selepas daripada makan ringan tu, para pelajar ni dia boleh terus masuk tidur dan sebagainya. Dan mungkin ada yang 2-3 orang ataupun di antara kalangan dia orang ni yang nak teruskan sambung study. Mungkin ada yang tengah duduk bersembang-sembang dekat pondok dan sebagainya. Dalam jam 12 ke 1 macam tu lah, semua ni pun dah tengah atas katil masing-masing. Tapi sambil tu ada yang dah tidur, ada pula yang sedang bersembang di antara diorang lah. Sambil ni katil semua sebelah-sebelah aja kan, sebelah. Sebab diorang ni jenis dormitory. Dormitory ni dia menempatkan 20 macam tu lah, 20 orang pelajar dalam satu dormitory ni. Jadi semua pun katil sebelah-sebelah kan, boleh sembang lah. Hujung ni pun boleh dengar hujung sana punya sembang, tak ada masalah. Dia tak macam yang asrama di pusat pengajian pusat pengajian universiti lah. Maksudnya satu bilik 2 orang, dia tak macam tu. Dia jenis lapang, tidur ramai-ramai macam ni lah. Adalah katil seorang satu, ada loker besi waktu tu. Loker besi ni yang jenis besi. Tiba-tiba lah waktu tengah mamai tidur ni, terbangun seorang budak. Bangun. Lepas tu dia cakap tinggi-tinggi suara. Tapi dia cakap tu orang tak faham sangat apa yang dia cuba sampaikan. Bahasa apa tak tahulah. Tapi dia cakap, memang dia bercakap sorang-sorang dia. Tapi suara dia tinggi macam nada marah. Nada macam nak marah orang. Mata pejam. Mata masih pejam. Dia tak buka, tapi dia dah berdiri, dah bangun dah ni. Dia berjalan. Satu langkah dekat dengan satu loker tu. Tiba-tiba dia tumbuk loker tu. Berdebam. Kuat. Semua orang terkejut. Terbangun. Ada yang tengah tidur terbangun. Siapa ni? Duk tak ada tumbuk loker pula. Dia tak menyahut. Dia tak bagi apa-apa respon. Dia cuma buat hal dia je. Sambil hoyong hayang. Mulut tu kamat kamit. Duk cakap apa tak tahu. Jalan depan sikit. Dia tumbuk pula cermin tingkap tau. Berdebam. Tumbukan dia macam menuju ke satu tingkap saja. Tingkap kaca dulu kan macam tu. Dan dia susun banyak tu kan. Dia buka satu-satu kan macam tu kan. Macam tu kan. So banyaklah tingkap tu.
Dia bukan jenis yang sekeping tu, macam sliding door tu bukan. Dia jenis tingkap yang buka tu kan. Dia tumbuk macam ke arah satu, tapi yang pecahnya adalah 5-6 keping. Dia punya maksudnya energi ataupun tenaga yang dilepaskan ke arah tingkap tu luar biasa. Bukan semacam orang normal tau. Dia dah jadi macam tu, itu pecah, pam. Uish. Semua orang dalam dormitory tu terus terbangun. Semua orang pun ada yang dah macam standby lah ni. Nak caw ke ni? Nak belah ke? Ada yang jumpa tengok dah. Semua ada yang bangun pergi kan. Bangun pergi dekat kawan seorang tu. Gua tanya, pegang bau. Okey tak ni? Panggil nama dia, contoh Mat. Okey tak ni Mat? Mat tak layan. Mat macam tu je. Biar. Lepas tu dia cakap, yang kawan dia yang duk panggil tu cakap, there's something wrong lah ni weh. Apa panggil badan. Satu ni weh, badan tidur apa panggil kau ni, buat macam mana weh? Teruslah beberapa orang lari pergi panggil warden. Rumah warden waktu tu tak jauh mana lah. Ada dalam berapa meter je daripada kawasan asrama kan. Dia tak jauh, tapi dia tu terasing sikit lah. Dia tidak dalam satu pagar. Tu pula pergilah diorang ni pergi panggil ketua warden lah dia. Warden tu merupakan cikgu juga kat sekolah tu. Jadi sementara tu 2-3 orang lagi tolong, ampun main pegang ni, dia tumbuk lagi cermin ni. Dia tak tahu lah ni, tangan dia dah berlumur darah ni. Waktu tu darah dah berlumuran dekat tangan dia sebab dia tumbuk cermin kaca. Kaca tu kena kat tangan dia ni, luka habis. Tapi dia still tak rasa sakit. Dia kumat kamit lagi. Waktu tu orang tu macam, ni something wrong ni, hampa pegang dia weh. Hampa jangan lepas, biar duduk ni tu. Duduk tak lama lepas tu, dia duduk meracau lah, dia duduk meronta-ronta lah. Kekuatan dia tu, waktu tu dia kering kan, kurus kering macam saya lah. Kurus kering mungkin berisi sikit kan, tapi kekuatan dia meronta tu 7-8 orang pegang, still pelanting sana, dia kena terkajang sini kan. Ada yang kena sepak, kena tendang, kena tumbuk, macam-macam lah. Tak macam tenaga orang normal tau waktu tu. Semua pun dah macam kecoh lah pada waktu tu kan. Ada yang student ataupun pelajar asrama daripada tingkat atas dah pun turun bawah tengok, apa kan, kepoh lah kan, apa nak tengok lah apa benda kan. Waktu tu semua orang tak boleh tidur dah. Dah jadi kecoh macam tu. Semua buka lampu terang-menerang dalam bilik tu. Jadi warden pun sampai tengok, alamak, ini bukan kes biasa-biasa lah ni, ini kes rasuk ni. Apa, warden pun ambil keputusan. Telefon ustaz. Telefon lah ustaz. Hello ustaz, boleh tolong tak? Ustaz tu, ustaz cikgu lah, cikgu kat sekolah tu, ustaz. Jadi dia tanya boleh tak buat rawatan sebab ada pelajar dia kena rasuk. Waktu tu ustaz tu dia tahu yang pihak pengurusan sebelum ni 2-3 hari lepas ada panggil seorang ustaz untuk settlekan pasal pokok belakang tu. Jadi ustaz tu macam, dia rasa saya boleh panggil satu ustaz ni, dia rasa boleh buat lah, boleh buat berubat cara Islam. Dia pun call ustaz yang hari tu datang buat pasal pokok tu. Tapi dia call, dan waktu tu dia pun ikut sekali datang ke asrama. Dia duduk kat luar ustaz tu. Datang ustaz yang cikgu tu, datang ustaz yang buat rawatan tu. Sekali duduk sekali nak settlekan masalah pasal kena rasuk ni. Sampai ni Allahuakbar, tengok berdarah tangan kawan tu kan, habis lantai-lantai tu. Apa? Dan tu tak apa. Ustaz tu datang tengok. Saya kena
check dulu lah ni, kenapa dia jadi macam ni kan. Ustaz tu pun baca lah apa yang patut. Baca. Tanya benda tu lah. Tanya benda tu, dari mana asal kamu kan? Kenapa kamu ganggu makhluk Adam? Tanya lagi. Dia boleh bercakap. Dia balas, kenapa kau ambil rumah aku? Kenapa kau ambil rumah aku? Macam tu sekali. Jadi ustaz tu, rumah apa? Bila masa yang budak ni ambil rumah kau? Tu belakang. Kat belakang. Ustaz tu fikir apa benda yang kat belakang. Dia jalan, dia keluar, dia pergi tengok belah belakang. Belakang dormitory tu lah, belah belakang. Itu merupakan kawasan ampaian je. Kawasan ampaian sedia baju. Lepas tu ustaz tu punya fikir apa benda kat belakang ni, tak ada apa pun, normal lah kan. Lepas tu dia terpandang lah luar pagar asrama. Kemudian dia tengok, pokok lah. Dia baru teringat pokok ni ada something kan. Sepatutnya dulu udah pun halau keluar, tak tahu pula boleh jadi macam ni. Patah balik lah ustaz tu masuk ke kawasan dormitory. Kemudian dia dah tahulah punca datang daripada mana. Puncanya datang daripada makhluk yang tinggal kat pokok tu. Dia dah tak ada rumah, sebab pokok dia dah kena tebang. Dia dah tak ada rumah. Dia dah mula ganggu. Yang kenanya budak asrama. Sebab budak asrama ni tinggal bersebelahan je dengan pokok tu. Habislah, kecoh dah pada malam tu. Memang habis. Ustaz tu cuba lawan. Cuba halau dia keluar. Halau. Akhirnya berjaya dikeluarkan pada waktu tu. Selepas daripada dia halau keluar tu, ustaz tu pun tak pagar kawasan asrama. Dia pagar tak silap saya, dia pagar guna garam kasar kan. Garam kasar dengan lada hitam, tak silap saya. Tak sekeliling kawasan pagar tu kan. Satu cakap InsyaAllah benda tu dah tak mungkin boleh masuk lagi ke kawasan ni. Tapi dia mungkin akan berlega-lega kat kawasan sekitar asrama ni lah, ataupun kawasan sekolah. Jadi harapnya korang janganlah keluar malam kan. Kalau boleh jangan tidur lewat sangat lah. Sebab takutlah korang boleh terserempak ke, ternampak-nampak ke. Kalau ternampak-nampak tu Sebab tak tahu je lah. Sebab dia mungkin akan berada dekat sekitar kawasan ni. Dia masih mencari rumah dia sebelum saya dapat halau dia lebih jauh kan. Sebab asalnya dia tinggal belakang ni, so dia nak buat apa lah. Jadi semua pun faham dengan situasi tersebut, saya nak cakap apa. Dan kes tu berakhir di situ saja. Budak tadi tu pun dihantar ke hospital lah selepas tu. Sebab ekoran keadaan dia yang lemah. Kemudian tangan dia yang luka tu, dihantar ke hospital lah. Dia waktu tu tak sedar apa-apa pun, apa yang berlaku kat diri dia. Lepas daripada bukan selepas, maksudnya sebelum dia sedar lah. Sebelum dia sedar daripada rasukan yang dia terima tu. Lepas dia sedar tu, dia sendiri pun macam sakit kepala, sakit tangan. Habislah. Kesian lah kat budak tu kan. Jadi kisah yang berlaku kat kawasan sekolah tu mungkin ada yang sama pengalaman dia dengan mereka-mereka yang tinggal dekat asrama juga. Banyakkannya yang jadi macam ni memang kes kadang-kadang pasal tak jaga kebersihan lah kan. Mungkin kawasan dia, kita pergi ganggu kawasan dia. Contoh ni salah satu contoh yang terdekat lah, busuk semut. Busuk semut ni contoh dekat belakang pagar batu kan, pagar sekolah kan, ada busuk semut. Lepas tu kita ni, saya saja pipi pukul, tersepak busuk semut tu sampailah hancur. Busuk ni kalau orang cakap ada benda yang menghuni.
Bukan semut saja, bukan semut saja, tapi ada benda lain yang menghuni kat kawasan busuk tu. Kena lah. Lepas tu memang kena ganggu. Dia akan cari balik siapa yang pergi hancurkan busuk tu. Kamulah macam orang pergi kencing kan, macam nak pergi toilet tak ada, dia pergi kencing kat kawasan busuk tu. Habis lah nanti dia kadang-kadang tu datang daripada silap manusia sendiri. Tapi nampak macam mana kan, kita belajar daripada kesilapan lah. Lepas ni mungkin nak bang pokok ke kan, kita kena beringat jugalah. Sebab tebang pokok ni pun bukan aktiviti yang bagus sangat sebenarnya kan. Kadang ada habitat juga atas tu, habitat tupai, burung kan, nak bertinggi kat dahan-dahan tu. Dah pokok kita tebang, habis tak ada habitat haiwan. Kesian juga kat haiwan-haiwan ni. Bukannya nak pasal benda mistik je kan, benda-benda natural pun kita boleh ambil kaitan, boleh kita kaitkan dengan semua benda kan. Okey, kita break kejap. Jadi saya fikir dulu cerita apa yang nak ketengahkan lepas ni. Sambil tu korang minum air dulu lah kan. Anda sedang mendengar Para Mistik Podcast, cerita-cerita seram Nusantara. Kongsikan cerita dan pengalaman anda ke email paksalamsg@gmail.com. Kita dia dalam satu dunia. Okey, jadi selepas ini saya nak tengahkan cerita-cerita yang mungkin datang daripada perkongsian di laman website daripada orang. Sebab kan cerita-cerita yang saya baca ada kalanya menarik sangat ni, boleh dikongsikan dengan penonton-penonton dekat Para Mistik Podcast. Best juga cerita yang diorang ketengahkan, pengalaman-pengalaman yang diorang terima kan. Jadi ada yang saya boleh simpan dulu. Saya jumpa cerita, saya simpan dulu. Maaf saya angin ya. Okey, cerita yang kedua, iaitu cerita tentang apa saudara dan saudari sekalian. Ini kes untuk mencuba keberanian. Mencuba keberanian. Macam mana? Jadi satu kawasan ni, penduduk kampung bagi tahulah selalu ataupun sering kali bila mereka lalu dekat kawasan tu ataupun pergi kat kawasan tu, diorang ternampak benda apa nanti saya kongsikan. Jadi bila dah sering sangat berlaku ataupun terlihat kelibat dan juga seumpama suara bunyi-bunyian yang aneh ya. Tempat kawasan tu dicop sebagai kawasan yang seram oleh penduduk kampung. Jadi benda ni jadi kecoh tiba-tiba. Kecoh lah. Okay. Dia sebabkan dia jadi bualan mulut orang kan. Dia jadi topik hangat pada waktu tu. Makcik ni cerita dekat jiran dia cerita dekat Pak Samad cerita dekat Pak Salam. Tiba-tiba lah. Okay. Bukan Pak Samad yang cerita kat saya, tapi ini daripada seorang sahabat kita. Waktu tu diorang ni student. Okay, student. Jadi pelajar ni dia belajar dekat satu universiti lah, sebuah universiti dekat mana tu saya tak nak mention lah. Nanti mungkin ada yang mungkin cuba mencari kan kawasan-kawasan yang saya cuba nak mention ni, pergi tanya ke penduduk kampung ke mana ke, boleh pergi try pula. Nak bercuba keberanian, jangan mencari padah ya saudara.
cerita dia bila diorang ni pada satu malam tu boring kat rumah sewa. Tak nak buat apa kan. Lepas tu dah pun makan malam dah settle, dah pun solat isyak dan sebagainya. Semua pun nak masuk tidur macam awal lagi. Jadi diorang cakap, apa kata kita pergi ni tempat ni. Aku dengar daripada makcik yang jual nasi kukus tu. Nasi kukus kat gerai depan tu kan, ujung tepi simpang tu. Dia cerita lah saja, berborok dengan dia tadi. Kami borok, dia buka lah cerita pasal ni tempat ni, kawasan ... Dia cakap situ keras lah. Apa dia cakap, ada nampak benda lah apa semua kan. Nak kita pergi sana. Kita buat explore lah. Kita explore. On tak on. Rasa dia macam yang lain lah. Ada 4 orang waktu tu. 4 orang. Dia cakap, oh menarik kak. Jom lah. Boring kan. Lepas tu diorang tanya antara satu sama lain, nak pergi tak? Aku on. Hang on, aku on. Hang pula nak pergi tak? Rasa macam berat sikit lah. Tapi tak sedap hati lah kalau nak pergi tempat-tempat macam ni. Aku bukan minat kan. Apa tahu lah, aku ni penakut sikit. Tu kawan dia cakap, tak ada apa lah, boleh. Jom. Tak ada masalah. Jom. Pergi ni sat lah. Bukan lama pun kan. Mereka cakap ni tak betul ke tak pun kita pun tak tahu kan. Ajar pergi kita tengok lah apa jadi. Tak apa. Pergi. Okay. So 4 orang pun setuju lah. Ni dia orang pergilah naik kereta. Sebuah je lah, sebiji kereta kan. 4 orang masuk, duduk, pergi sana. Dah sampai ke kawasan tu. Waktu tu kawasan tu memang sunyi sepi, gelap, lampu jalan pun tak ada. Kawasan tu clear. Tak silap saya tu satu kawasan kubur tau. Kubur lama. Kawasan kubur tu memang jauh daripada penempatan ataupun perumahan orang. Okay, nak jumpa rumah dekat berdekatan dengan kawasan kubur tu memang tak nampak sangat lah. Memang tak nampak pun kat kawasan tu. Yang ada cuma pokok-pokok kan, hutan, kawasan tepi-tepi. Jadi setelah dia orang ni tiba kat kawasan tu, orang pun duduk, matikan enjin. Matikan enjin. So sini lah orang kata ni macam-macam jadi, apa nampak lah apa benda kan. Orang kita duduk dulu, terlepak dulu ni, sembang dulu kan. Lepas sembang dalam kereta kan, sembang cerita pasal ni. Tu dia orang yang seorang lagi tu pun sambung cerita apa yang makcik gerai makan tadi tu cerita kat dia. Yang kata dia pun nampak benda kat kawasan kubur ni kan. Ada yang datang ni dengar bunyi mengilai dan sebagainya. Ni dia orang pun tunggu dah lama ni. Ada dalam 30 minit lebih macam tu lah. Jadi macam tak ada apa-apa pun kan. Apa kita belah buku apa ni kat pukul 1 lah. Waktu tu pun papa orang bersetuju lah. Okey lah, jom lah kita balik. Jadi dia orang pun nak start lah kereta kan. Nak start kereta. Sudah. Kereta tak boleh start saudara. Kereta tak boleh start. Nak jadi tu pun tiba-tiba kat kawasan tu lah baru nak jadi kereta rosak. Dia orang pun dah rapla ni. Wish, kenapa pula dah ni kereta macam ni kan. Jom pergi tengok jap. Buka bonet. Bonet depan. Okay, buka. Buka. Okay, hantar cek kan. Aku tahu lah sikit-sikit. Ambil lampu. Ambil flashlight lampu handphone. Tolong suluh kan. Cek air lah, cek punya pipe dan sebagainya kan. Ada apa pun ni? Boleh kot. Han start, cuba start. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh start. Alhamdulillah boleh start weh. Jom belah. Jom. Okay, cantik cun. Tutup bonet.
tutup bonet depan. Pun semua pun masuklah dalam kan. Waktu tu diorang pun reverse kereta diorang pun bergerak keluar. Waktu diorang nak bergerak keluar tu, kereta dia ni menjadi berat. Berat dia tekan minyak ni lebih ni. Tekan minyak banyak dah ni. Sepatutnya dia boleh pergi laju. Tapi kereta diorang sangat perlahan berat tu. Dah tekan banyak pun minyak, still pergi perlahan. Wish, kenapa berat ni weh? Aku rasa kereta ni macam slow sangat ni. Macam tengok. Aku pijak ni minyak. Bawa meter tak tu lah. Apa pun macam lah weh, betul ya. Wish, aku ingat benda ni main-main je weh. Hampa serius lah ni weh. Hampa tak melawak kan weh. Mana aku melawak, betul lah ni tengok ni. Wish, aku cuba lah weh. Yang member dia yang lemah semangat sikit tadi tu kan, dia cakap dia dah mula gelabah dah. Wish, tak apa, jalan lah. Janji sampai rumah lah. Jom jalan lah. Boleh kot. Dia pun dengan kereta slow tu lah, jalan je masuk ke kawasan jalan yang ada rumah orang sikit kan. Ada dah lampu depan tu, lampu dan sebagainya. Waktu tu dah jalan depan sikit nak masuk ke jalan besar, barulah dia rasa macam kereta dia dah hilang rasa berat. Waktu tu semua pun yang driver pun rasa lega lah. Lega sangat-sangat. Wish, lega Pak Hang. Pasal apa lah weh? Semua pun jadi tanda tanya. Hang tanya aku tanya Hang. Pasal apa kereta tadi boleh berat lah? Apa rasa ada benda ke? Something wrong ke? Kat Easter rosak ke apa tadi? Tu kawan dia cakap, aku tak rasa benda kereta rosak. Tapi faham lah. Aku rasa benda tu kot tiba-tiba tumpah ke apa, boleh jadi berat kan. Dia mana tahu. Waktu tu barulah diorang ni rasa macam menyesal gila-gila pergi kat kawasan tu nak cuba katanya konon beranilah. Jadi semua pun macam tergamam dan terpaku. Mana boleh jadi macam tu. Dan diorang sememangnya serik untuk pergi lagi menjalankan aktiviti explore, mencuba keberanian. Anda sedang mendengar Para Mistik Podcast, cerita-cerita seram Nusantara. Kongsikan cerita dan pengalaman anda ke email paksalamsg@gmail.com. Kita dia dalam satu dunia. Baik, jadi begitulah cerita 2 kisah yang telah pun saya kongsikan pada malam ni. InsyaAllah dalam pukul lagi 10 minit macam tu saya akan tamatkan live. Bukan live lah, rakaman secara offline ni. Dan saya akan mula premiere ataupun publish dia dekat YouTube pada pukul 10 malam ni. InsyaAllah kalau berkesempatan, tepat jam tu, tempat saya edit dan sebagainya, bolehlah saya post terus lah pada malam ni. Jadi minta maaf sekali lagi, saya tak dapat nak ketengahkan live Para Mistik Podcast disebabkan oleh internet saya yang mengalami sedikit masalah lah daripada segi dia punya teknikal kan. Benda ni saya cuba benda baru. Jadi bila kita mencuba benda baru ni, tak semestinya dia boleh jadi on the spot. Adalah isu ini, isu itu yang kita terlepas pandang kan. Jadi nak buat macam mana? Itulah lumrah dunia, macam-macam dugaan yang kita hadapi. Jadi tak lama lagi kita akan pun bersambut bukan Ramadan tapi Syawal, selepas daripada Ramadan. Bulan Syawal ni bulan yang mulia juga pada kita semua, bulan yang sangat mengembirakan bagi mereka yang budak-budak kan, seronok lah nak raya kan. Tak lupa juga kita yang tutur bangka ni juga akan
seronok lah bila tibanya hari raya. Tapi raya-raya juga jangan lupa ikut SOP. Dikabarkan tak lama lagi mungkin akan dikenakan PKP dan sebagainya lah. Jadi kita sepatutnya terima dengan hati yang terbuka lah. Memang sedih sebab kita tak dapat raya dengan bersama dengan dan bersama orang yang tersayang. Okay? Mungkin ada yang tak boleh nak balik kampung, tak boleh nak jumpa dengan sanak saudara, tak boleh jumpa dengan cousin-cousin kan. Tapi nak buat macam mana? Kalau itu adalah yang terbaik untuk kita, andai katalah kita nak ikut juga, nak ikutkan hati dan perasaan kita ni, nak balik juga. Kerajaan cakap okey, boleh balik, baliklah, rentas negeri. Kalau rentas kes COVID-19 mendadak, jadi macam mana? Waktu tu kalau kena lockdown, anda tak dapat nak pergi kerja, anda tak dapat nak buat aktiviti-aktiviti mana-mana yang ada sekarang ni lah, yang berkesempatan buat waktu PKPB ni. Waktu tu dah tak guna menyesal. Ada yang mungkin ada wabak, balik kampung, kena dekat mak ayah. Dia mungkin terselamat, tapi mak ayah yang mungkin dah uzur dan tua, mungkin dah nasib malang macam mana tak tahu kan. Saya bukan nak cakap, tapi ini adalah realitinya kehidupan kita sekarang ni. Selagi kita tak bebas daripada penyakit wabak berjangkit ni, selagi itulah kita terpaksa korbankan segalanya demi kesejahteraan kita bersama. Dengan kita pentingkan diri saja. Sebab seronok sekarang, menyesal di kemudian hari tidak guna tau. Jadi kita selalu beringat. Mungkin ada yang tak percaya, mungkin ada yang cakap, alah ni semua tipu, ini semua propaganda lah, saya tak nak vaksin lah dan sebagainya. Itu pahaman dan juga kemahuan masing-masing. Setiap orang ada pendapat masing-masing. Tapi bila dah kena dekat batang hidung sendiri, baru terbuka mata dia untuk dia lihat realiti sebenar yang berlaku. Pada waktu tu mungkin dah terlambat. Jadi dengan apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab, kerajaan, Kementerian Kesihatan dan sebagainya, mereka lakukan dengan planning ataupun perbincangan, meeting. Diorang nak lakukan sesuatu tu, benda tu diorang harus buat dengan persetujuan bersama kan, dengan antara kementerian, antara menteri-menteri sebenarnya untuk dia lakukan. Contohnya, okey, kita ada SOP baru, waktu raya kita buat macam ni sahaja. Raya, boleh raya 3 hari saja, limited 20 orang contohnya. Jadi kita kena ikut. Sebab mungkin kalau kita buat rumah terbuka dan sebagainya, boleh meningkatkan lagi peratusan jangkitan. Dan kita waktu tu mungkin tak perasan, sebab kita punya minda kan dah shock nak beraya ni kan. Lupalah nak pakai mask ke kan, lupa nak sanitize tangan dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni, small detail, tapi boleh menyebabkan kesan yang sangat mendalam. Jadi apapun, saya nasihat kepada anda, raya-raya juga, tapi saya beringatlah, pergi beli baju raya ke apa ke semua, lakukan dengan secara berhati-hati lah. Kalau anda rasa macam beli baju, nak try baju kan, dah try tu rasanya macam 2-3 helai, janganlah letak balik baju yang anda try tu dekat kawasan di mana diorang tengah gantung baju yang untuk sale. Jadi asingkan baju anda tu, cakap kat dia, ni baju saya dah try, saya tak nak campur, awak kena basuh dulu baju ni, baru boleh bagi orang yang seterusnya untuk try baju tersebut. Itulah langkah-langkah yang boleh diambil lah, dan perlu diterapkan di dalam komuniti kita lah. Jadi janganlah masuk ke tempat-tempat yang sesak, walaupun anda tahu baju ni sale dan sebagainya apa semua,
Kalau dah sesak sangat janganlah masuk kan? Bahaya Itulah sebuah sedikit nasihat daripada saya. Jadi InsyaAllah kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Dan mungkin akan berlangsungnya Para Misteri Podcast ni secara offline lagi sekali. Dan saya akan publish selepas saya tamat rakaman live ataupun rakaman recording secara di balik takbir ni lah kan. Jadi isu ni saya tak tahu sampai bila lagi boleh berlaku kan dan sebagainya tentang internet ni. Saya pun tak faham lah. Bukannya mudah nak solve pasal benda yang tak faham ni. Itu yang problem pada saya ni. Tapi tak apa, asalkan saya boleh hiburkan anda tapi dengan cara yang lain pun as long as okay lah. Jadi maafkan saya minggu lepas tak ada video yang dipublish. Waktu tu saya pun agak busy sikit sebab dapat cuti kan. Dapat cuti rehat. Saya berehat dengan sepenuh jiwa. Duduk rumah lena terus, tak ada apa-apa yang boleh dibuat. Dan saya pun enjoy hidup. Tapi minggu lepas ataupun 2 minggu lepas, saya dah pun pergi explore 2 tempat kat Pulau Pinang. Ya, di Pulau Pinang saja Saya bukan rentas daerah, bukan rentas negeri, tapi di Pulau Pinang juga. Saya masih mengikut SOP yang diterapkan. 2 lokasi ni saya sebenarnya tak perasan sebenarnya. Dia wujud tapi saya tak perasan. Bila saya Ricky ataupun search dekat website, saya perasan satu website ni dia ada mention pasal kawasan 2 kawasan ni. Dan actually ada 3. Saya dah pun explore 2 tempat di dalam masa 1 hari. Dan satu lagi tempat ni mungkin akan ambil masa sikit. Sebab dia ni tempat dia agak tersorok dan susah nak diakses kalau saya pergi sendiri. Mungkin saya kena bawa member seorang untuk pergi ke kawasan ni. Jadi macam mana? Nak tengok video tu, tunggu saya edit dulu lah. Edit dan sebagainya semua selesai, barulah saya publish dekat anda. Jadi bertambahlah sikit saya punya video yang dalam ongoing punya proses. Jadi tak adalah anda macam tunggu lama sangat sebab tak ada konten. Sebab nak keluar sekarang pun susah kan. Pergi explore ke kawasan-kawasan yang luar negeri semua tak boleh kan. Jadi inilah inisiatif yang saya cuba sampaikan. Saya ketengahkan dalam Pak Salam Studio. Kalau boleh cari yang dekat dalam negeri saja, saya cari yang dalam negeri saja dahulu. Pergilah mana-mana yang rasa belum cover lagi kan. Tanya kawan-kawan dan sebagainya. InsyaAllah kalau ada rezeki saya boleh share dengan anda. Jadi sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Pak Salam Studio, kita dia dalam satu dunia. Assalamualaikum.